Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sidang pendengar dan penonton serta peminat setia tazkirah khas ataupun tazkirah daripada Pusat Islam UPNM. Mudah-mudahan kita pada pagi ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam keadaan maghfirah Allah Azza wa Jalla, berdasarkan kepada ayat yang dibacakan pada permulaan tadi, tuan-tuan, bahawa orang-orang yang beriman itu ati'ullah wa ati'ur rasul. Mereka itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga mereka itu taat serta mengikut suruhan daripada amri, iaitu pengikut suruhan daripada kepimpinan mereka. Jadi hadirin sekalian, dengan ayat Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan betapa wajibnya kita selain daripada taat kepada Allah dan Rasul, kita juga perlu mentaati pemimpin kita. Justru pada hari ini, apa yang ingin saya kongsikan bersama dengan hadirin sidang penonton dan pendengar sekalian ialah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membicarakan tentang akidah, kekuatan akidah iman takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pada yang lepas, keluaran yang lepas, kuliah kita yang lepas, kita menyentuh tentang kekuatan takwa itu, kekuatan akidah itu terletak kepada al-khawfu bil jalil, iaitu taat kepada Allah. Berdasarkan kepada faksi at-taqwa yang dinyatakan oleh Ali karamallahu wajhah, al-khawfu bil jalil. Di manakah takwa Ali yang kita bincangkan pada kuliah yang lalu, tuan-tuan? Iaitu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa hijrah, ketakwaan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu jelas. Apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali karamallahu wajhah untuk menggantikan tempat tidur baginda sewaktu baginda perlu keluar daripada kediamannya mencari Abu Bakar As-Siddiq, dan bila bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW perlu segera keluar daripada kawasan tersebut kerana bimbang dikejar oleh orang-orang musyrik. Apa ketakwaan yang ditunjukkan oleh Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan? Al-khawfu bil jalil, itu kekuatan akidah yang ada pada hati dan jiwa Ali. Apabila baginda Rasul SAW menyatakan, Ali, engkau mesti menggantikan tempat tidur aku nak hijrah malam ini. Ali yang juga sepupu kepada baginda Rasul SAW merangkap menantu Nabi SAW, tetapi dalam peristiwa tersebut Ali masih lagi muda. Jiwa Ali memiliki kekuatan akidah yang luar biasa bila Ali ingat dengan pesanan Rasul SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Ini adalah kekuatan akidah. Sehinggalah Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan, terus baring di atas tempat tidur Nabi dan guna selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dahsyat kekuatan iman takwa yang ditunjukkan oleh Ali waktu itu. Dan baginda Rasul SAW terus keluar daripada tempat tersebut mencari Abi Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, al-khawfu bil jalil, akidah yang ditunjukkan oleh Ali karamallahu wajhah dan juga baginda Rasul SAW keluar daripada rumah tersebut walaupun dikepung oleh ratusan musuh Islam. Ini tuan-tuan adalah merupakan SOP yang diikuti oleh dua hamba Allah yang taat ini. Itu SOP-nya. Bagaimana mereka mengikut yang telah ditentukan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah, taat kepada Allah. Mereka taat kepada Allah. Akidah. Jadi tuan-tuan, sidang penonton dan pendengar sekalian. Dan juga apabila baginda Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan mereka berhijrah, lagi sekali kita lihat Abu Bakar As-Siddiq pulang sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Sehingga Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, mengapakah engkau bersikap demikian Abu Bakar? Ya Rasulullah, Tuan, saya ingin menjaga keselamatan Tuan. Dalam kegelapan malam ini kita keluar berhijrah. Anda kata ada senjata-senjata, panahan-panahan, balingan-balingan daripada musuh. Sayalah yang akan menjadi tempatnya. Biar tubuh saya yang akan menjadi perisainya. Kenapa tuan-tuan? Ati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Malah sidang penonton sekalian, apabila baginda Rasulullah SAW sampai di rumah Abi Bakar, wahai Abu Bakar, malam ini kita mesti berhijrah. Apa yang dijawab oleh Abi Bakar As-Siddiq, tuan-tuan? Kekuatan akidahnya, iman takwanya yang cukup tinggi. Level mereka tuan-tuan sebagai hamba Allah yang taat kepada perintah Allah, perintah Rasul, wa ulil amri minkum ini cukup berada di tahap yang tertinggi. Baik ya Rasulullah. Itu jawapan yang dibagikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka hadirin, sidang penonton sekalian, berdasarkan kepada hadis baginda Rasul SAW yang hendak kita lihat pada hari ini, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda daripada salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga kekuatan akidahnya tidak boleh dipertikaikan, tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, wa'an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani, dinyatakan dalam hadis ini, tuan-tuan, kana yata'adduna bihinna kala salatin Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min anna uradda ila arzalil umr wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu berlindung di belakang tiap-tiap sembahyang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap solatnya, tuan-tuan, sidang penonton sekalian, baginda Rasul akan membaca doa ini. Apa doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah? Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Wahai Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lindungkanlah aku ini wahai Allah daripada sikap bakhil. Tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai sifat dermawan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada tempat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai kekasih kepada Allah, tetapi masih lagi memohon dengan Allah, mohon perlindungan dengan Allah agar dijauhkan daripada sifat bakhil, sifat kikir, sifat kedekut. Kalau kita, orang kita ni tuan-tuan ni, kita sebut kat hidung masin.
Saya pun tak pasti di mana kemasinan Tek Idong tu. Kalau tuan-tuan ingat cerita labu-labi tu, apabila Haji Bakhil itu digelar oleh orang suruhannya sebagai Tek Idong Masin. Hadirin sidang penonton sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon, wahai Allah, lindungkanlah aku daripada sifat bakhil ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab sifat bakhil ini bukan hanya bakhil daripada sudut pemberian, daripada harta kita. Sifat bakhil ini kalau kita tengok dalam keadaan kita SOP pada hari ini tuan-tuan, kita bakhil daripada sudut nak pergi ke masjid, bakhil kita. Bakhil dengan apa tuan-tuan? Bakhil dengan duit minyak motornya, bakhil. Tak payah pergi masjid lah, dah ada arahan semayang kat rumah. Dengar semayang kat rumah je tuan-tuan, ini adalah can yang paling baik, tak payahlah semayang dekat masjid. Masjid tutup, Jumaat tak payah pergi. Bakhilnya mereka ini tuan-tuan, nak pergi ke masjid sebab sayang ke minyak motor. Sayang ke panas. Sayang nanti nak pakai baju kena bergosok, orang rumah kena gosok baju. Nak pergi masjid ni tuan-tuan ni. Jadi apabila mereka yang ada sifat bakhil daripada keseluruhannya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon dengan Allah dalam doa itu, tidak pernah Nabi tertinggal minta perlindungan dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal untuk minta dengan Allah daripada sifat bakhil ni. Malah tuan-tuan, sifat bakhil itu daripada semua segi yang berkaitan dengan akidah kita. Bakhil itu tuan-tuan boleh kita lihat daripada sudut bagaimana dia bersama dengan kawan-kawannya, dengan sahabatnya. Sebagai contohlah tuan-tuan ni, keluar berdua. Zaman PKP ni, musim PKP ni tuan-tuan, musim SOP ni, keluar berdua. Naik kereta berdua. Kita bawa kereta, tuan-tuan. Kita bawa kereta. Kereta yang kita bawa ni, sebelah ni kawan kita. Ada tugas lah kita daripada UPNM ni nak pergi ke UUM Sintok sebagai contoh, tuan-tuan. Kita pun bawa. Sampai dekat tol je, sampai dekat tol, kawan sebelah ni lelap dia. Kita pun bayar tol. Waktu tu tuan-tuan mungkin belum ada touch and go, kita bayar tol. Jalan lagi. Sampai pula dekat tol yang nombor 2 tu, elok sampai tol, lelap kawan ni. Lelap kawan ni. Kita pun bayar lagi tol, tuan-tuan. Jalan sampailah tol yang ketiga, sampai tol lelap kawan ni, kita pun bayar lagi. Kita touch. Lepas tu kita pun cakap dengan kawan, kita berhenti minum lah sekejap. Mat, dia kata kita berhenti minum lah sekejap. Berhenti minum dekat RNR. Sampai dekat RNR tu, kita pun ajaklah dia minum. Elok-elok dah minum, dah order sebagainya. Time nak bayar tu lah dia kata, aku sakit perut, nak pergi toilet sekejap. Time nak bayar tu, dia kata sakit perut, nak pergi toilet. Kita bayar. Yang ini tuan-tuan, yang itu bakhil. Yang tu boleh kita katakan ini adalah kategori bakhil, kedekut. Boleh kita nak sebut begitu. Maka hadirin sekalian, mereka yang memiliki kekuatan akidahnya, kita tengok hadirin tuan-tuan bagaimana sifat sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu. Sifat bakhil ni tak ada pada golongan ini tuan-tuan. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Apabila orang Muhajirin datang sampai ke Yathrib, yang waktu itu digelar Yathrib, belum lagi kota Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, orang Muhajirin yang datang berhijrah daripada Madinah, daripada Makkah ke Madinah ni tuan-tuan, tak bawa apa pun.
Bukan ada 3 tan, bukannya ada lori, bukannya ada pick up nak bawa segala barang, segala toyok. Tak ada, tak bawa. Maka bila tak bawa ni, kadang-kadang datang tu hanya cukup berpakaian semata-mata. Bawalah makanan ala kadar, nak berjalan selama 500 km ni dekat seminggu lebih tuan-tuan. Daripada Makkah ke Madinah. Dengan letihnya, dengan kenderaannya tak berapa cukup, makanannya tak cukup, kenderaannya pun tak berapa nak sempurna. Sampai sahaja dekat Madinah tuan-tuan, kita tengok sifat orang-orang Madinah yang telah menerima akidahnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kukuhnya akidah yang ada pada jiwa orang Ansar. Hadirin sedang penonton sekalian, saya nak menarik minat tuan-tuan. Kita kongsi bagaimana sifat-sifat orang Madinah yang asalnya berpecah kepada puak Aus dan Khawarij. Datang ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah menyatukan Aus dan Khawarij ini menjadi satu golongan yang digelar sebagai Ansar. Bila ada golongan Ansar ni tuan-tuan, jiwa mereka hebatnya dengan kekuatan akidah. Akidah mereka memang nombor satu lah tuan-tuan. Kepercayaan kepada Allah, percaya Rasul, percaya kiamat, percaya kitab, percaya hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar ini meresap dalam hati dan jiwa mereka sampai tak ada langsung sifat bakhil itu. Mereka percaya dengan datangnya orang muhajirin yang datang dekat Yathrib ini, dalam kesusahan mereka datang, orang-orang Ansar tuan-tuan beri pertolongan semaksimal yang mungkin. Allahu Akbar tuan-tuan. Beri pertolongan yang cukup hebat. Sehingga mereka ini tuan-tuan, orang-orang muhajirin yang datang berhijrah ke Yathrib waktu itu rasa, Allahu Rabbi, baiknya orang-orang Ansar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada bakhil. Dia baginya tempat penginapan, bagi tempat rehat, bagi pakaian, bagi makanan. Malah tuan-tuan, apabila mereka mengetahui yang datang itu Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, yang kita nak tengok sejarahnya, sebelum hijrah Nabi SAW, sebelum peristiwa hijrah itu, Abdul Rahman bin Auf telah lego keseluruhan di antara pasarnya yang ada dekat Mekah. Mekah ni tuan-tuan, kalau nak kata pasar yang dekat Mekah ni, lot pasar yang ada dekat Mekah ni, Abdul Rahman bin Auf yang punya. Dia tu ownernya, punya loaded, punya kaya. Dialah orangnya tuan-tuan yang memegang lot-lot pasar dekat Mekah itu. Tetapi Abdul Rahman bin Auf bila mendengar ada hijrah, orang Madinah, orang Mekah nak kena hijrah, rakyat tempatan kena hijrah sebab ada gangguan daripada orang-orang kufar, orang musyrik nak menghancurkan orang Islam. Dia orang ada perancangan nak menghapuskan Nabi SAW. Abdul Rahman bin Auf adalah di antara individu yang mula-mula sekali telah menjual keseluruhan daripada tapak perniagaan ni. Jual semua sekali. Dia ambil duit ni tuan-tuan, diserahkan kepada Rasul SAW. Apa kekuatan akidah yang ada kepada Abdul Rahman bin Auf? Bukan begitulah tuan-tuan ya. Lebih kurang begitu. Abdul Rahman, kata Nabi ini, aku dengar kau dah lego dah semua harta benda kamu dekat pasar ni. Betul ke Mat? Benar tuan. Ya Rasul, benar. Saya dah jual kesemuanya. Sebab saya nak bagi harta saya ni untuk tujuan hijrah tuan dengan kawan-kawan kita ke Madinah. Habis Abdul Rahman, kalau engkau bagi dah keseluruhan harta ni, apa yang tinggal kepada kamu Man? Apa yang ada kepada kamu Abdul Rahman? Keluargamu, isterimu, anak-anakmu, apa yang tinggal kepada kamu? Abdul Rahman bin Auf dengan keyakinan akidah yang luar biasa. Apa Abdul Rahman cakap tuan-tuan? Ya Rasul tuan, saya masih ada harta yang paling bernilai. Saya masih ada harta yang paling bernilai, yang lebih berharga daripada apa yang saya jual itu untuk tujuan hijrah. Apa yang ada pada kamu Man?
Saya ada Allah dan Rasul. Allah, dahsyatnya tuan-tuan. Perkataan itu boleh diucapkan oleh mereka yang memiliki kekuatan akidah semata-mata. Bila Nabi SAW, tuan-tuan, bila baca ayat itu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, daripada perbuatan, daripada sifat bakhil itu, yang diucapkan oleh Nabi setiap kali waktu solat, sahabat-sahabat dia follow ikutan itu. Sahabat-sahabat Nabi dia follow bacaan doa tersebut. Mereka baca, tuan-tuan, sampai jadi azimat dalam hati mereka. Ini tak boleh bakhil ni. Jangan kedekut-kedekut. Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, hebatnya dalam peristiwa tersebut. Malah hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila keadaan itu berlaku, Nabi SAW terus membaca doanya, tuan-tuan, iaitu baginda Rasul SAW dalam hadis tersebut. Apabila Nabi juga membaca wa a'udzubika minal jubni, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selain daripada baginda Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni, iaitu wahai Allah, berikan juga kepada aku kekuatan wahai Allah, yang mana selain daripada sifat bakhil, aku juga mohon denganmu ya Allah daripada sifat bermalas-malasan. Hadirin tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW, mereka kaitkan dengan kekuatan akidah mereka itu dengan doa. Doa yang mereka baca hari-hari, tuan-tuan, yang mereka amal, yang mereka sebut ini adalah sama dengan akhlak mereka, sama dengan kekuatan akidah mereka. Tarbiyah yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW kepada sahabat ni, mereka gunakan, ambil tarbiyah itu, ambil ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat. Inilah tuan-tuan ilmu yang bermanfaat. Daripada kekuatan akidah, dia amalkan oleh para sahabat, dia jadi ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat ni, tuan-tuan? Ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang akan bawa kita waktu kita berada di alam barzakh nanti. Kita, tuan-tuan, warga UPNM, pendidiknya, lecturernya, murabinya, malah yang bekerja dekat bahagian pentadbiran sekalipun, tuan-tuan, semuanya telah menunjukkan, memberikan ilmu yang nafi'an, yang bermanfaat. Tak semestinya hanya lecturer sahaja, hanya pensyarah sahaja, hanya guru sahaja. Tak semestinya, tuan-tuan, yang menyampaikan ilmu bermanfaat ini kepada studentnya. Tetapi perempuan, tuan-tuan, yang menengok muka saya live ni, juga memberikan ilmu yang bermanfaat daripada sudut apa, tuan-tuan? Daripada sudut pentadbirannya. Pertolongan kita kepada student. Ada setengah student tu dia susah, dia kata, puan, kak, abang, cik ni, saya ni nak daftar kursus ni, sangkut lah kak. Saya nak daftar kursus ni, tiba-tiba tak boleh drop, tiba-tiba naik, tiba-tiba add sendiri. Macam mana ni kak, saya duit tak ada. Kita bantu. Tuan-tuan dan perempuan yang ada kemahiran tersebut, bantu terus. Itu yang bila baru ni ada student saya lah, kebetulan saya penasihat akademik pada beberapa orang student ni, dia subjek yang didaftarkan itu tak boleh nak add, terdrop ke macam mana ke. Saya pun kata kalau begitu tak apa, nanti ustaz akan minta pertolongan daripada Puan Ain JKK, daripada Encik Mat Syafiq. Jadi tuan-tuan ya, saya tidak berniat untuk memuji, tidak berniat, tuan-tuan, tapi pertolongan yang diberikan oleh orang-orang seperti ini, yang ni adalah ilmu yang bermanfaat. Bila kita sampaikan saja maklumat tersebut, kata puan, ini student saya begini-begini, okey ustaz, tak apa. Dia bantu terus, on the spot. 2 minit siap, seminit siap. Begitu juga dengan orang-orang lain, tuan-tuan. Jadi hadirin, ini adalah satu perbuatan, satu sifat yang boleh dikatakan ilmu tersebut kita sampaikan, digunakan oleh para student, dan student bila melihat senangnya aku ni dalam urusan ini, dia belajar. Dia belajar dengan kesenangan itu, dengan kemudahan yang dia dapat,
kursus yang asalnya di drop, di add dan sebagainya. Dia belajar, dia rasa redha, dia rasa seronok. Ilmu itu bermanfaat daripada tuan-tuan yang bantu student, kita yang mengajar dan student yang belajar. Ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat. Disampaikan pula dengan kawan-kawan ni, oi kakak ni bagus lah, abang ni terbaik lah, aku minta tolong sekejap aja. Jadi tuan-tuan, membantu, menolong itu juga termasuk daripada sifat yang tidak bukh, sifat yang bukan bakhil, dikaitkan pula dengan sifat yang tidak bermalas-malasan. Jadi hadirin sekalian, segala apa yang datang masalah daripada student kita ni, kita akan terus bantu serta-merta. Kita bagikan kebajikan yang terbaik, kita bagikan pertolongan yang semaksimal yang mungkin. Dan apabila kita buat tolong begini tuan-tuan dengan mereka-mereka ini, mereka redha, mereka gembira, mereka seronok, Allah Azza wa Jalla akan melihat yang ni adalah hamba-Ku yang taat kepada ati Allah. Hadirin tuan-tuan, kita tengok bagaimana sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, apabila baginda Nabi mengajar para sahabatnya dalam taat kepada Allah dan Rasul mesti memiliki akhlak. Akhlak ini juga tuan-tuan berkaitan dengan kekuatan akidah kita. Bila kita akidah, kita ada akidah yang betul-betul utuh ni tuan-tuan, dia akan melahirkan akhlak yang mulia. Sebab tuan-tuan, innama bu'ithtum biutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi itu diutuskan ni tuan-tuan untuk bawa kemuliaan akhlak, ditunjukkan kepada para sahabat. Ditunjukkan dengan musuh-musuh tuan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi ni memang azim, memang terbaik, memang cukup hebat tuan-tuan. Memang besarnya akhlak Nabi ni. Bukan calang-calang punya akhlak ni. Bukan akhlak yang turun naik, hari ni baik, esok tak baik. Tuan-tuan, kita manusia biasa ni tuan-tuan ni. Ada tidak kita rasa kadang-kadang hari ni okey, besok tak okey pula. Hari ni kita ada sifat penyayang, besok dah tak ada pula. Hari ni okey kita dengan student, tiba besok student datang ramai-ramai, mas aku. Tuan-tuan, apa yang ada daripada hati kita ni tuan-tuan, dia sebenarnya melambangkan akhlak kita. Pelajar-pelajar yang datang minta bantuan, minta tolong tuan-tuan, kadang duduk bersidai dekat kaunter ni, nak pertolongan. Sebab tuan-tuan, kita dulu pernah jadi student. Kita juga pernah mengalami macam student, pelajar-pelajar kita tuan-tuan. Kalaulah ada rungutan daripada hati kita tuan-tuan, bagaimana dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Kalau kita ikut akhlak itu tuan-tuan, tak akan berlaku rungutan tersebut. Hadirin tuan-tuan, sedang penonton yang dikasihi sekalian, kita tengok yang sahabat Nabi ni tak berungut, redha. Malah tuan-tuan ada satu sifat yang diajarkan oleh baginda Rasul dan para ulama-ulama yang muktabar ni, mesti ada satu sifat qanaah, menerima dengan pemberian itu walaupun sedikit daripada Allah. Ar-ridha bil qalil, takwa yang digarapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan sifat qanaah itu, ar-ridha bil qalil. Akidah kita tuan-tuan disempurnakan dengan ar-ridha bil qalil, redha, menerima, rasa kecukupan, rasa bolehlah dengan pemberian ini walaupun sedikit. Ar-ridha bil qalil, itu kekuatan akidah. Hadirin tuan-tuan sedang menonton sekalian, sahabat-sahabat Nabi. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana sifat Rabi'ah bin Ka'ab. Mungkin kita pernah ceritakan di sini tuan-tuan. Rabi'ah bin Ka'ab. Tak apa kita ulang kisah sahabat ni, kita ulang. Sebab tuan-tuan pun melengok, tengok movie, tengok cerita dekat TV3 pun ulang. Astro Prima pun ulang, Astro Ria pun ulang, Ceria pun ulang. Hari ni ada cerita yang hot, dia ulang-ulang. 7 hari mencintaiku, lepas 7 hari mencintaiku 1, pergi 7 hari mencintaiku 2 pula. Dia ulang tu. Malah dah habis tuan-tuan ya, dah habis dah beberapa episod, sebulan depan ulang balik. Jadi bila ulang-ulang tu kita ingat. Oh tengok, setiap kali tengok nangis.
ibu mertuaku semalam. Tengok menangis. Minggu depan tayang lagi menangis. Jadi ulang tu dia dapat kesempurnaan tuan-tuan. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab, mungkin walaupun kita tuan-tuan dah pernah dengar kisah itu. Rabi'ah bin Ka'ab, kekuatan akidahnya, takwanya, sifatnya yang cukup qanaah, yang ar-ridha bil qalil itu, Rabi'ah bin Ka'ab, tuan-tuan, penonton sekalian, datang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tak boleh jumpa Nabi. Tak boleh jumpa tuan-tuan. Sebab Nabi itu jadualnya padat, pack. Nak jumpa Nabi ni, kawan lain, sahabat lain dah datang. Nak jumpa Rasulullah SAW, tak, yang ni datang, yang itu datang, ni nak tanya, yang ni nak sign. Rabi'ah bin Ka'ab kata, macam manalah aku nak jumpa dengan Nabi ni, tak ada can langsung ni. Sehinggalah, tonton sekalian, Rabi'ah bin Ka'ab, dia minta dengan AJK masjid waktu itu. Mungkinlah waktu itu, tuan-tuan, mungkin waktu itu masjid pun dah tutup awal. Walaupun tidak ada virus ini, tutup awal juga sebab besok nak sembahyang jemaah ni, kalau kita dah tidur pakat tidur masjid nanti dengan bantalnya, dengan selimutnya, dengan petanya, jadi menyebabkan tidak selesa. Rabi'ah bin Ka'ab minta dengan imamnya, dengan AJK tuan, saya ni Rabi'ah bin Ka'ab datang nak menumpang sekejap dekat masjid Nabi ni, tapi saya faham tak boleh nak tidur. Boleh tidak saya minta izin untuk baring sikit aja daripada luar bilik Nabi SAW. Rabi'ah bin Ka'ab, boleh tidak saya nak minta baring luar bilik Rasulullah itu, daripada bilik penginapan Nabi itu dalam 10 ke 20 meter. Saya nak baring dekat situ sebab saya tak ada peluang nak jumpa Nabi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah bin Ka'ab minta izin dengan imamnya, dengan AJK-nya nak berbaring dekat luar rumah Nabi SAW dalam 10 ke 20 meter. Untuk apa Rabi'ah? Sahabat tanya. Sebab aku terlalu rindu dengan baginda Rasul SAW. Aku nak garapkan sifat ar-ridha bil qalil ini dengan pemberian Allah yang sedikit itu, dengan qanaah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Biarlah aku dapat dengar je Nabi bangun malam ambil wudu, aku dapat dengar Nabi yang berkumur, aku dapat dengar Nabi bangun sembahyang malam, mengaji, berzikir pun jadilah. Tak dapat jumpa Nabi pun tak apa, janji aku dapat dengar suara Nabi waktu malam pun okey. Ish, tuan-tuan. Tu kata dahsyat tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam manalah tuan-tuan sifat sahabat Nabi ni kita nak dapat, tuan-tuan. AJK kata, ikut hang lah Rabi'ah. Jangan kau masuk rumah Nabi sudah. Baring. Rabi'ah bin Ka'ab pun baring. Baring dekat depan. Tak banyak lah, tak jauh lah tuan-tuan. Tapi maknanya Rabi'ah bin Ka'ab berbaring di situ. Sehingga tuan-tuan, bila baginda Rasulullah SAW bangun di waktu malam, baginda Nabi macam mendengar suara orang berzikir, suara orang mengaji, baca Fatihah. Baginda Nabi kata, siapa dia lah pula baca Quran luar bilik aku ni? Tuan-tuan, siapa pula baca Quran dekat luar bilik aku ni? Kata Nabi. Sehinggalah tuan-tuan, besok bila Rasulullah bertemu dengan para sahabat, Nabi berkata dengan sahabat-sahabat yang dah rapat dengan dia ni, siapa yang baca Quran dekat luar bilik aku ni? Kata Nabi. Maka ada sahabat-sahabat lain kata, ya Rasul, Rabi'ah bin Ka'ab nak tumpang tidur dekat luar bilik tuan sebab dia tak ada ruang nak berjumpa dengan tuan. Dia kata dia nak dengar tuan ambil wuduk, dia nak dengar tuan semayang malam, dia nak dengar tuan bangkit baca Quran. Terus sebab kami kata, bagilah Rabi'ah bin Ka'ab. Rasulullah kata, ish, ada juga orang macam tu. Dalam hatilah, maknanya tuan-tuan, baginda Nabi pun terfikir bahawa sahabat-sahabat ni punya cintanya dengan Nabi ni sampai sanggup begitu tidur atas tanah ni, tuan-tuan. Bukan tidur atas tilam, toto macam kita. Baring atas tanah aja, berbantalkan lengan. Selimut ni, mana ada selimut atas ni dengan langit dan sebagainya, sanggup nak berdepan dengan Nabi ni yang tak ada masa, tak ada ruang, tak ada can langsung.
Biar tidur dekat depan, tak apa. Janji dengar Nabi bangkit malam, dengar Nabi bangun malam, dengan Nabi ambil wuduk malam pun jadilah. Allahu Akbar, dahsyatnya tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, dapat tak kita terfikir rindunya orang sampai begitu? Ish. Kekuatan akidah qanaah yang ada pada Rabi'ah bin Ka'ab ni tuan-tuan cukup luar biasa. Macam kita lah tuan-tuan penonton ni. Rindu, sayang dengan orang tu. Kalau zaman-zaman dulu sayang dekat kawan tu dapat tengok bumbung rumah pun jadilah. Dapat tengok pun, tak dapat tengok bumbung pun okey. Maknanya begitu. Rabi'ah bin Ka'ab dapat dengar suara Nabi berkumur di waktu malam pun dah cukup menghiburkan hatinya. Allahu Rabbi. Qana'. Ridha bil qalil. Redha dengan pemberian Allah yang sedikit. Sehinggalah tuan-tuan, besoknya bila Nabi SAW dah kerap sangat dengar Rabi'ah bin Ka'ab ni, Nabi pun kata, Rabi'ah, mari sini Rabi'ah, aku nak bercakap dengan kamu. Rabi'ah pun datang, tuan-tuan. Rabi'ah pun datang. Tuan panggil saya, dia pun confused. Betul ke Nabi panggil dia ni? Sebab apa, penonton sekalian? Sebab sahabat Nabi yang lebih utama ni lebih ramai lagi. Tapi Rasul panggil dia. Betul ke Tuan panggil saya? Yalah Rabi'ah, aku panggil engkau. Kenapa Tuan? Rabi'ah ni aku dengar kamu malam-malam berbaring tidur dekat luar rumah aku ni. Apa yang kamu nak sebenarnya Rabi'ah? Kau bagi tahu apa yang kamu nak. Mungkinlah Rabi'ah tu nak minta bilik ke, nak minta tempat rehat sekejap ke, nak minta tempat tidur ke. Berdekatan dengan masjid Nabi. Apa yang kamu nak Rabi'ah? Rabi'ah bin Ka'ab, tuan-tuan penonton sekalian, bagi tahu ya Rasul, bila kau tanya apa yang aku nak ni, aku nak jawab. On the spot pun payah juga ni. Boleh tidak, wahai Tuan, bagi saya berfikir seketika. Saya nak cari jawapan apa yang saya nak, yang Tuan tanya tu. Oh, tu dia. Rabi'ah bin Ka'ab minta masa dengan Nabi, nak berfikir sekejap apa yang dia nak jawab. Sahabat kata, sudah Rabi'ah ni. Nabi dah tanya tu, jawab je lah. Ini dia minta fikir pula. Rasulullah kata, tak apalah Rabi'ah. Ambil masa, kau berfikir apa yang kamu nak. Rabi'ah pun pergi ambil masa. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan dah biasalah kita dengan orang besar. Tuan-tuan, bila tanya dengan kita, kita jawablah apa yang perlu. Ini nak minta fikir pula. Rabi'ah berkata, ya Tuan, Rasul, wahai Rasulullah, aku dah dapat jawapan lah. Aku ni sebenarnya ingin dan aku nak sangat kalau aku jadi sahabat akrabmu di dalam syurga. Aku nak jadi sahabat akrabmu di dalam syurga ya Rasulullah. Aku tak nak ni yang lain-lain ni. Dunia semata-mata. Biarlah aku menjadi sahabat akrabmu di dalam syurga. Tuan-tuan penonton, sahabat akrab ni tuan-tuan ni. Bila yang kita faham sahabat akrab ni ialah sahabat yang sentiasa dengan Nabi, selalu dengan Nabi, rapat dengan Nabi, minum dengan Nabi, jalan dengan Nabi, keluar dengan Nabi, tengok pantai dengan Nabi, ke sungai dengan Nabi, nak memancing dengan Nabi. Semuanya dengan Nabi SAW. Dan Rabi'ah bin Ka'ab, dia demand, dia nak minta jadi sahabat akrab Rasul di dalam syurga. Biar aku jadi sahabat akrabmu dalam syurga, wahai Tuan. Bukannya Rabi'ah bin Ka'ab dan kita sendiri pun tuan-tuan tak tahu bahawa Nabi itu telah ada orang-orangnya yang sepatutnya red carpet dengan Nabi masuk ke dalam syurga. VVIP yang masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Dah ada orang-orangnya tuan-tuan yang ikut laluan kapet merah. Dah ada. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab nak juga menyelit seorang. Rasul kalau dia nak minta jadi sahabat akrab, dia mesti nak menyelit juga seorang dia. Dalam ramai-ramai golongan yang telah terpilih tadi, dia nak selit juga, nak masuk jadi sahabat akrab Nabi, masuk syurga tanpa hisap. Tapi dia tak sebut masuk syurga tanpa hisap. Nak jadi sahabat akrab Nabi ni, automatiklah dia akan masuk syurga tanpa hisap. Allah. Rasulullah SAW kata, Rabi'ah, permintaan kamu ni, boleh tak bagi aku berfikir pula?
Nabi pula tuan-tuan minta berfikir. Rabi'ah, boleh tak kau bagi masa aku berfikir seketika, aku nak jawab ni kamu punya soalan ni. Tu dia sahabat kata, sudah Rabi'ah ni dia buat pula dah. Sampai Nabi pun terpaksa berfikir dengan permintaan Rabi'ah. Rasulullah pun tuan-tuan berfikir. Akhirnya Nabi SAW pun datang bertemu dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah, beginilah permintaan yang kamu minta tadi Rabi'ah. Aku boleh nyatakan engkau banyakkan rokok, banyakkan sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ni. Selagi kamu menjadi hamba, selagi kamu ni duduk menumpang di muka bumi Allah Azza wa Jalla, banyakkan sujud kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita ini wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang mana Allah Azza wa Jalla dalam satu dialog dengan para malaikat, aku nak jadikan di antara manusia ni, ciptaan aku manusia ni, yang mana Nabi Adam AS yang telah aku jadikan di dalam syurga, aku nak jadikan mereka ni khalifah. Tuan-tuan, kita adalah khalifah. Bila kita menjadi khalifah tuan-tuan, kita adalah hamba. Kita jadi khalifah, kita adalah hamba, kita menumpang di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kita duduk menumpang di muka bumi Allah Azza wa Jalla, maka Nabi bagi tahu, Rabi'ah, kalau engkau nak masuk syurga ni, nak jadi sahabat akrab aku dalam syurga, engkau banyakkan sujud di muka bumi Allah. Perbanyakkan sujud. Tidakkah pesanan ini tuan-tuan untuk kita juga? Perbanyakkan sujud di muka bumi Allah. Dalam kita ber-PKPP ni, dalam kita ber-PKPP BBB ni, PKPPD dan sebagainya tuan-tuan, kita banyakkan sujud kepada Allah. Mohon dengan Allah, Ya Rab. Sambil kita ikut SOP. SOP on. Ya Rab, wahai Allah, aku mohon denganmu ya Allah dalam penyakit coronavirus yang tak nampak ni, wahai Allah. Dan dalam doa sujud kita ni, dalam penyakit corona ni tuan-tuan, ya Allah, ya Rahman, aku tak tahu ni, minta mohon agar engkau jauhkan aku daripada penyakit berbahaya ni. Supaya apa? Supaya aku boleh maintain, aku istiqamah menjadi hamba-Mu yang taat. Tuan-tuan ingat tidak doa Nabi Allah? Doa Nabi Allah. Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan Nun. Tuan-tuan, kita ni manusia, untuk kita dapat kukuh akidah ni tuan-tuan ya, kita ni manusia, kita mesti banyak mengaku salah dan silap di hadapan Allah. Kesilapan kita tuan-tuan, kita tak rasa kita ni bersalah, kita rasa kita betul, kita rasa kita tuan, kita rasa kita bos, kita rasa kita the best, kita rasa kita terbaik. Nak pula duduk dekat UPNM ni, oh ni pelajar UPNM ni the best ni, you lain pun kalah. Tuan-tuan, boleh kita rasa the best begitu, tetapi sifat tersebut biarlah disertai dengan qanaah. Biar disertai dengan sifat redha. Kehebatan kita duduk di UPNM ni tuan-tuan, biar kita sertai dengan sifat kita ini merendah diri sebagai hamba kepada Allah, khuluqin azim, yang mengikut akhlak Nabi SAW. Barulah akhlak kita dengan akidah kita itu the match, dia cantik. Dia cantik tuan-tuan. Nak bagi signifikan di antara kedua-dua ni, akhlak dengan akidah, dengan apa yang kita dapat ni tuan-tuan, dia bagi cantik. Jadi hadirin sekalian, bila Rabi'ah bin Ka'ab, balik kepada Rabi'ah tadi, sikit lagi tuan-tuan. Balik kepada Rabi'ah bin Ka'ab, dia minta kepada Allah, kepada Rasulullah, Rabi'ah, engkau banyak sujud. Maka tuan-tuan, kita banyak sujud. Sebab apa tuan-tuan? Kita khalifah. Kita hamba. Kita khalifah. Kita pemimpin. Di samping kita dapat gelaran-gelaran tersebut tuan-tuan, kita mestilah menjadi seorang hamba yang taat, yang redha, yang tidak kikir, yang tidak bermanas-manasan, yang menjadi hamba yang mengikut acuan yang telah diacukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kejayaan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang dapat kita bincangkan pada hari ini tuan-tuan ni, hampir 45 minit kita bersiaran ni tuan-tuan, kesimpulannya untuk kita memperkuatkan akidah kita tuan-tuan, kita mesti ada sifat yang jauh daripada bakhil, kedekut, jauh. Kekuatan akidah kita tuan-tuan, kita mesti ada sifat jauh daripada bermalas-malasan. Malas apa tuan-tuan? Malas solat, malas ke masjid, malas belajar, ada boleh tu.
Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang dapat kita pada hari ini, yang kita dapat pada hari ini dapat manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan hadirin sidang penonton sekalian. Wallahu a'lam, mohon maaf ada yang terkurang, yang terkasar sebagai tuan-tuan. Semua itu adalah daripada Allah, daripada kesilapan saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.